Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman iyyaka na'budu wa iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilayhi. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merapatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutama iman amal ketaatan yang mana dengannya itu kita mampu merasai kenikmatan yang ada di dunia ini, yang mana asalnya nikmat ini tidak ada pada dunia. Namun kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat, yakni dengan menurunkan barakahnya, memberikan kebaikannya. Bagai contoh dengan merujuk pada suratul Baqarah ayat 201, yang mana dalam doa yang kata Imam Nawawi rahimahullah taala alaih meletakkan sebagai doa yang syumul, yang dalam bahasanya yang meliputi semuanya, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang menjadi tuntutan dalam sunat kedudukannya dalam tawaf antara rukun Yamani hingga rukun Hajar Aswad, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dalam akhirat setiap doa kita pun kita akan tutup doa dengan doa tersebut, yang mana makna kepada doa tersebut adalah memohon kepada Allah kebaikan di dunia, yang mana membawa maksud dunia itu bermula tiada apa pun makna, tiada apa pun kebaikan. Jadi apabila kita memohon kepada Allah Ta'ala kebaikan itu, maka itulah dasar iman, yang mana kita yakin kebaikan itu hanya pada Allah, milik Allah. Lalu dunia ini hanya boleh dirasai, dinikmati oleh orang beriman yang yakin akan kebaikan itu hanya ada pada Allah. Lalu Allah turunkan kebaikannya di dunia ini.
untuk kita merasai nikmat dunia? Bukan. Nikmat Allah di dunia. Kalau harap atas dunia saja, maka tiada kenikmatan, malah dunia ini perbincangannya kesedihan. Semalam sampai bukan berhujah lah, tetapi bersoal jawab lah. Yelah, baru datang kan, dengar terkejut, kenapa tak boleh nangis pula? Jadi ilham pun sampai Allah kata, kenapa nak nangis kalau boleh ketawa? Kenapa kita memilih untuk menangis kalau boleh gembira? Kalaulah kita yakin bahawa nangis itu pilihan, kenapa tak nak pilih untuk tersenyum? Kenapa nak pertahankan kesedihan jikalau kita ada pilihan untuk merasai kegembiraan? Jadi kalau Allah bagi option juga bahawa dunia ini juga perbincangannya gembira, kabarkan berita gembira bagi orang beriman, maka ambillah kabaran gembira di dunia ini bagi orang beriman, lalu hilanglah ianya kesedihan, yang mana memang dunia itu sedih. Lahir-lahir dia menangis dah. Sebab apa menangis? Sebab sedih lah. Sedih, sinonim nangis tu dengan sedih, tinggal lagi dibawa kesedihan, ditukar jadi kegembiraan. Itu sajalah, tangisan kegembiraan. Tapi kalau dinisbahkan nangis, itu sedih. Tapi dengan nikmat Allah SWT, dengan keimanan, maka hilanglah segala tangisan keduniaan. Itu pentingnya tu. Nak dapat hal itu, kena yakin kepada Allah. Kalau tiada dia keyakinan, maka tiadalah dia kegembiraan. Maka hiduplah dia dengan kesedihan demi kesedihan. Dan yang kita bimbang, dia tidak mampu kembali kepada Tuhan dengan hati yang penuh ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Syarat untuk balik kepada Allah, mestilah punya jiwa yang mutmainnah. Jadi mutmainnah ini tidak duduk padanya kesedihan. Maka di dunia ini kena hilangkan kesedihan itu. Malah saya dah tak sedih dah Ustaz. Kenapa? Saya dah tak ada rasa apa dah kat dunia ni. Pula dah. Itu kekecewaan, sehingga hilang dia rasa kenikmatan. Dia dah tak ada tujuan, blur, bahasa murah blur hidup. Kita tak nak macam itu. Kita nak hidupnya, kita mesti kecapi nikmat Allah Ta'ala di dunia ini, sehingga membawa hati kita nak balik jumpa pencipta kepada nikmat itu, yakni Allah Azza wa Jalla. Tak sabar nak balik, sebab nikmat rasa dah kat dunia ni. Siapa yang menjadikan kita kenal dah Allah di dunia, tapi kita nak melihat dengan nyata di akhirat sana. Orang beriman yakin gitu, melihat dengan nyata di alam akhirat nanti, di dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi jemaah yang Allah Ta'ala, begitulah dunia ini. Barang tiada nikmatnya, barang tiada indahnya, barang tiada sukanya. Yang ada padanya itu kesedihannya, kegelisahannya, tipu dayanya, kesenangan yang menipunya. Itulah mata'ul ghurur. Barang siapa yang mengenali akan dunia itu, maka cepat-cepat dia akan tawarkannya dengan kebenaran. Tawarkan. Sebagai contoh, apabila dunia itu kita nampak sifatnya racun, kita pun ada bahan untuk tawarkan dia, baru kita boleh makan dia. Kita tak terus menerus ambil dunia itu jemaah sekalian, tanpa kita menawarkan dulu. Bukan tak boleh makan, tapi nak kena cuci dulu. Daging sedap, tapi kalau berdarah-darah makan tak boleh. Kena bersihkan berdarah tu, melainkan yang dimaafkan. Perut sedap juga perut dah. Oh, sedap buat perut, buat sup ke kan, bakar perut. Tapi larat ke makan perut yang tak dibasuh tu bersama dengan najis? Itu dunia.
kambing golek sedap, tapi kena basuh dulu, kena cuci dulu, malah kena perak pula dia. Ikut kaedah perak masing-masing pula. Makna kata by itself tak boleh memberi nikmat tanpa melalui fasa-fasa penyucian. Nah, begitulah dunia. Kalau ambil dunia terus menerus dengan begitu saja, tanpa ada melalui fasa-fasa tazkiyah, penyucian, maka kita akan dengar suara-suara yang mengatakan dunia ini tiada apa ertinya. Dia pun cakap tak ada erti, tapi kenapa cakap begitu? Setelah dikecewakan berkali-kali. Untuk apa hidupkan macam itu? Di situlah nanti adanya aturan-aturan ataupun tips-tips ataupun nasihat-nasihat yang membawa kepada kekecewaan. Kita nak nasihat yang membawa kepada semangat untuk meneruskan kehidupan yang meletakkan harapan yang tanpa ada batasan, iaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi dunia ni masih melalui proses penyucian. Dan disucikan dengan apa? Dengan ilmu tauhid yang membawa kepada ikhlas. Tauhid akan menuju ke jalan ikhlas. Kerana kita nak mengenal Allah, lalu nak menyatakan sifat kehambaan dengan merasai kekuasaannya di atas diri yang lemah. Perjalanan kita cuma sekalian. Baik. Maka begitulah di dunia ini, dicari dengan nikmat, tapi ingat nikmat tidak ada sendirinya. Dia tidak boleh berdiri sendirinya. Tidak boleh. Dia mesti ada yang memberi nikmatnya itu melalui. Sebagai contoh, kita hari ini, ibaratnya kita berada di taman syurga ni. Di dunia orang tak nampak, tapi amalan ni membawa kepada terjemahan taman syurga. Kalau hari ini ditawarkan pergi ke taman-taman yang ada kat dunia ini, begitulah rupa keadaan. Sehinggalah taman-taman yang paling indah kat dunia ini, yang terindah, kita pun nak pergi, tapi tak lawan dengan taman syurga yang sangat indah. Dia hanya boleh dirasai, dinikmati oleh hatinya mengenal Allah Ta'ala. Maka taman ini sentiasa terbuka, setiap minggu datanglah. Macam itulah. Jadi Allah takdirkan saya penganjur kepada taman ini lah. Jadi dibuka setiap masa, setiap minggu. Setakat ni belum ada kemampuan nak buka setiap hari lah. Jadi kita buat dulu setiap minggu. Jadi taman tema ni sentiasa terbuka. Jadi di saat orang lain mengisi ujung minggunya di taman-taman dunia, kita isi ujung minggu kita di taman-taman syurga. Dah. Perlukan bayaran? Perlukan bayaran. Dunia dan seisinya. Siapa nak datang bayar? Dunia dan seisinya. Itu pun tak terbayar juga. Lain sekali tak payah bayar lah, tak laku. Datanglah dengan hati yang ikhlas. Tak laku nak bagi dunia, nak dapat syurga. Mana laku? Ingat boleh beli syurga dengan dunia kita? Tak laku. Tapi dengan nilai akhirat itu mampu memberikan harga dunia ini diterima di syurga. Dengan cara bersihkan dunia ini dengan jadikan pahala. Barulah bayar. Kalau nak bayar dengan harta, minta maaf, tak diterima. Tapi kalau nak jadikan pahala, silakan. Ustaz ni nak jadikan pahala ni, silakan. Ni nak jadikan pahala, silakan. Tapi nak konon nak beli dunia syurga dengan harta kita, tidak. Tak terbeli. Dan not for sale. Tidak dijual. Alhamdulillah, jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Baik. Maka dalam kita nak memantap, nak memahamkan diri dalam perjalanan kita menuju Allah, nak membersihkan amalan sehingga kita ini bebas daripada gangguan. Ramai orang ini berbicara soal gangguan, terganggu kerana gangguan. Gangguan ada, tapi kita tak nak diganggu dan terganggu. Maka jadilah golongan yang terpelihara daripada gangguan itu. Itulah golongan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yakni kecuali golongan yang terpilih. Kata Iblis, kata ni musuh nombor satu, reveal
Siapa yang dia tak boleh nak kacau? Kan? Soalan dilontarkan, Ustaz macam mana ni saya datang pengajian. Ingatkan bila kita datang pengajian agama, tak ada lagi orang nak mengata sana, mengata sini. Pun ada juga Ustaz, macam mana? Kita ni nak cari agama tapi jumpa orang yang mengata-ngata. Maka saya pun kata, itulah dunia. Dan apabila kita melihat agama sekadar program saja, maka caranya kita kena isolate diri kita. Kita kena duduk dalam keadaan yang tidak terganggu dengan persekitaran itu. Kita kena isolate lah, tanpa kita memberhentikan diri daripada untuk mencari kebenaran. Kadang-kadang sampai tahap dia nak give up, tak nak lah, sama je, bohong semua ni, dah pula. Nak tak nak kita akan berjumpa dengan golongan-golongan begitu, yang membawa kepada anasir-anasir, kepada kerosakan. Tapi caranya kita kena mengasingkan diri dalam keadaan meningkatkan imunisasi hati kita dengan sifat ikhlas. Lama-lama yang punyai agenda-agenda yang tidak baik, maka dia akan hilang, dia akan mati, dia akan padam. Begitulah dia semalam soalan, kan? Sebab itu di mana pun keadaan kita pergi, akan ada golongan begitu, keadaan begitu. Tidak boleh pula kita nak memberhentikan diri kita. Tinggal lagi cari jalan untuk tidak terpengaruh dengan situasi itu. Maka di situlah kita akan faham. Macam tadi lepas kuliah subuh tadi, ada juga perbincangan dengan jemaah ni. Lepas tu ajak Ustaz bincang sikit soalan-soalannya, antara apa yang ditanya tentang sama konsep yang sama, situasi masalah manusia ni, kenapa ada wujudnya situasi begitu. Lalu saya pun jawab dengan kepahaman begini: ada keadaan agama yang hanya dilihat sebagai program agama, program pengajian, program anjuran. Maka dia hanya menjadi program saja, sebagai alternatif kepada dunia kononnya lah, daripada kita buang masa kepada benda kita nampak. Tetapi apabila agama itu dilihat sebagai program saja, maka dia jadi program agama. Maka kita kena tukar menjadi agama atau pengajian yang diprogramkan. Tukar. Maksud apa? Ada konsisten. Konsisten itulah kita nak program pengajian. Bila tengok dekat universiti pun kita faham, oh patutlah program pengajian Usuluddin. Maksud kata dia tak boleh buat suka-suka dia. Kejap ada, kejap tak ada. Lepas tu dia kena ikut benda yang dia nak. Macam contoh, saya mengaji, pelajar 3 orang, 2 orang, lecturer seorang. Agak-agak macam mana nak rasa seronok je tu. Ni okey ni ramai-ramai, ni okey ramai-ramai. Kena 2 orang lah. Kadang-kadang kita nak sesuatu yang bagi seronok, nak program. Tapi bila pengajian itu diprogramkan, 2 orang pun jalan juga. Diprogramkan itu, didisiplinkan ilmunya. Maka walaupun perbahasannya 2 orang saja, tapi saya merasai luasnya perbincangan itu, seronok perbahasan. Itu beza program agama ataupun program agama ataupun agama atau pengajian yang diprogramkan. Dia ada disiplin dia yang mesti kita kena penuhi. Antara disiplin sebagai penuntut ilmu adalah istiqamah pada waktunya. Dia ada waktu dia. Waktu itu adalah kita mujahadah untuk istiqamah. Ada waktu dia, maka kita pun hadirkan. Itu program yang mana telah disusun, yang telah diatur selia, dan dia bukannya diada-adakan, tetapi ianya menjadi struktur kepada pengajian itu.
Dia panggil struktur pengajian. Jadi kalau sekadar datang-datang kemudian hanya memenuhi program saja, maka di situ kita akan nampak keadaan yang perlu diperbaiki. Jemaah sekalian, khair. DTT ni admin tak ada, sendiri admin. Tolong admin, tolong, suara tak ada. Jenuh bila bercakap kat sini. Dia baru, maafkanlah mereka. Suara tak ada ke? Ada tak ada suara ke? Ada kan? Tapi kenapa mereka tak dengar? Allah ada? Allah ada? Dah ngaji lah. Al-Mawjud yang ada hanya Allah. Kenapa tak nampak? Adakah tak nampak? Tak ada? Kerana sifatnya bukan sifat makhluk nak nampak dengan mata kasar. Satu. Keduanya, tak nampak bermaksud bukan tak ada. Tak dengar bukan maksud tak ada suara. Kerana kegagalan sistem perhubungannya. Bila tak boleh rasa kewujudan Allah di dunia ini, maka bukannya tak ada tu Allah, tapi kegagalan kita untuk berhubung dengan Allah melalui perhubungan hati yang penuh dengan masalah dunia. Habis. Connection loss. Weak. Hati dia lemah. Bukan saja lemah, hati yang mati. Jadi mesej daripada Allah tak sampai. Allah hantar orang bagi nasihat, tak mau dengar. Allah tunjukkan tanda-tanda berlaku pada alam ini, tidak mampu ambil pengajaran. Akhirnya dia rasa bersendirian. Walhal punya banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang Allah sampaikan, kerana hatinya mati. Qalbun mayit. Kenapa mati? Kerana hatinya telah disakiti ataupun dengan penyakit-penyakit dunia. Tu kaedahnya. Dia bukan saya saja tak ada pengajian kita ni, bukan saya saja begini. Macam semalam penganjuran, yalah, baguslah inisiatif nak anjurkan. Tu saya bagi reminder, jangan sekadar penganjuran program saja. Pengajian kita ni bukan anjurkan program, tapi alhamdulillah sebab dah yang ada istiqomah daripada awal, menganjurkan saja. Tapi Allah uji. Cubaan pertama, cubaan kedua. Cubaan pertama ubah tempat, cubaan kedua ubah tarikh, cubaan ketiga ubah waktu. Last sekali cubaan, nak buat ke tak nak? Ada jemaah kata tak payahlah buat, katanya. Payah. Kalau dia berhenti habis. Sebab tu pengajian kita bukannya saya saja, bukan suku-suku nak buat. Macam kita nak mengadakan pengajian ni, berapa kali cobaan. Tetapi kerana itu hanya cobaan, maka teruskan walau berbagai cobaan. Siapa yang berani menyahut cobaan saja akan mampu meneruskan. Sahutlah cobaan dugaan itu. Maka kita akan rasai kenikmatannya. Macam contoh kan, bila habis exam, ujian, rasa macam hari raya. Saya kan buat habis exam. Rasa macam lega. Alangkah bagusnya hidup macam ini. Habis ujian dia lega. Tapi sebenarnya itulah mesej. Sesiapa yang berjaya menempuhi setiap ujian, maka Allah berikan dia kelegaan. Lega di hati. Rupanya dia telah berjaya menjawab soalan-soalan peperiksaan itu dengan jayanya. Orang yang tak boleh menjawab peperiksaan dengan jayanya, dia akan rasa terhimpit hatinya. Risau, gagal tak? Macam, alah, aku tak boleh jawab lah tadi. Itu kata lepas tu ada kuliah pula petang tu kan. Itu kalau tak boleh jawab tu, tak boleh ceramah tu petang tu. Termenung lah, ambil lah aku. Tak boleh jawab lah siang tadi, pagi tadi. Tapi kerana alhamdulillah Allah bantu untuk jawab, maka kita pun lega, tak terfikir-fikirlah ujian tadi. Berapa ramai terfikir-fikir ujian yang dia telah lalui. Kalau dia dah tak terfikir-fikir, dah maknanya dia dah jawab lah tu. Dia berjaya menempuhi ujian itu, dah tak terfikir-fikir. Macam cukup peperiksaan yang saya lalui, saya dah jawab.
Dalam jawapan tu pula bukan syok sendiri. Kita jawab ikut apa yang digaris pandu kat alhamdulillah. Tinggal lagi perfect tak perfect, itu wallahu alam lah. Tergantung pada budi bicara pensyarah. Mudah-mudahan pensyarah berbesar hati untuk memberi makan yang banyak. Alhamdulillah. Tapi dia tak diam. 10 subjek dah saya ambil Mas Glen. Habis dah 10 subjek. Dia menung balik. Ya Allah. Sem satu lagi warga. 5 subjek terus start. Itu yang kelas daripada pukul 9 pagi sampai 11 malam. Semua kena hafal lah. Ya Rabb. Alhamdulillah Allah bagi keputusan yang baik. Alhamdulillah. Ni ujian. Bila kita lalui, kita boleh cerita. Jemaah sekalian. Maka begitulah perjalanan hidup kita. Nah, jadi nak kita melalui perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena melalui dengan tauhid. Depa ingat saya buat live ni ada admin 50 orang gambar. Tak bagus juga macam ada admin kan. Padahal kita lah duk picit-picit sendiri-sini kan. Adalah juga datang patah tumbuh silih berganti. Dan sekali yang tak ganti-ganti tu juga uruskan. Itulah bukan senang ni mas sekalian. Nak berada di line up pertama ni. Torpedo banyak. Baik. Kita masih membincangkan pada sifat salbiyah. Meneruskan kajian pada sifat 20 sejarah dan kupasan pendekatan akidah karangan Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri Nikwan hafizahullah ta'ala alaih. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau, seluruh keluarga beliau, jadikan seluruh keturunan beliau keturunan yang soleh dan solehah, dan dimasukkan dalam syurga yang tanpa hisab. Begitu juga kepada siapa yang menelusuri pengajian ini, Allah rahmati seluruhnya, Allah berkati hidupnya, Allah masukkan kita semua dalam golongan soleh dan solehah, masukkan syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Masih membincangkan pada sifat salbiyah, yakni kita masih membincang pada sifat al-qidam, perenggan yang kedua, betul? Sedia yang zati, betul? Bermaksud tiada permulaan bagi Allah Subhanahu taala dan tidak menerima tiada pada bila-bila masa. Sifat salbiyah ni adalah sifat yang membincangkan perkara yang bertentang dengan sifat yang sepatutnya ada pada Allah. Nak lawan perkara itu. Sebagai contoh sifat qidam, iaitu kekal sedia atau sedia. Itu adalah membawa kepada perbahasan yang tidak sedia itu bermaksud tiada permulaan. Menjawab kepada tiada permulaan sebenarnya. Sebagai sedia yang zamani, iaitu lama masa serta didahului oleh tiada sebelumnya. Surat 132 127 edisi yang pertama. Baik. Oleh zamani, iaitu masa, lama masa serta didahului oleh tiada sebelumnya. Berkata Syekh Ahmad akan terjemahan itu. Imam Al-Sanusi membezakan antara pengertian bagi perkataan Al-Qidam dan Al-Qadim yang selalu disifatkan kepada makhluk Allah SWT seperti binaan yang qadim, kerana ia menjelaskan tentang tua atau lama usianya. Sedangkan qadim Allah SWT tidak dapat dikaitkan dengan masa dan tempat. Jadi merujuk qidam juga membawa kepada qadim. Yang mana Imam Ahmad bin Hanbal meletakkan terjemahan qidam juga adalah qadim, yakni sentiasa, yakni yang dahulu. Tapi tidak merujuk pada yang dahulu tu bukan maksud pada masa dulu atau tempat. Yang dahulu merujuk pada huwal awal, huwal awal wal akhiru wal zahiru wal batin. Yang dahulu tanpa ada permulaan, yang akhir tanpa ada pemakhiran. Baik. Kerana ia menjelaskan tentang tua atau lama usianya, itu bermaksud tadilah kalau rujuk pada makhluk.
Al-Qadim itu. Sedangkan Qadim pada Allah SWT tidak dikaitkan dengan masa dan tempat. Sekalipun demikian, perkataan Al-Qadim juga boleh digunakan untuk menamakan sifat Allah SWT, kerana ialah satu daripada 99 nama Allah SWT. Mengikut hadis yang ke-3851 riwayat Ibnu Majah dan Sunan Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, yang mana Al-Qadim juga merujuk pada huwal awwal wal akhir, huwal awwal wal awwal. Itu isbah kepada Al-Qadim. Sifatnya yang merujuk, dialah yang awal tanpa ada permulaan. Sebab tu rujuk pada Qadim itu bukan maksud yang dahulu ada permulaan atau tempat dulu, macam kita suatu masa dahulu dah merujuk pada zaman, ataupun yang dahulu merujuk pada tempat. Tapi Qadim merujuk pada sifat yang merujuk pada salbiah, yakni sifat Allah. Sebab zat bagi Allah ini adalah huwal awal, yang dahulu tanpa ada permulaan. Sebagaimana syarah yang kita bincangkan pada minggu lepas, kita nak membincangkan, kadang-kadang orang bertanya macam mana nak mulakan balik, nak cerita ya. Orang tanya macam mana boleh bermula perkara ni. Diri kita lah, diri kita. Cukuplah Allah tahu bermula bagaimana, kerana Allah lah yang awal tanpa ada permulaan. Sebab tu kadang-kadang tak semua benda nak dicerita apatah lagi kesilapan dahulu kita. Sebab tu ditutup saja ayat itu tanpa perlu membukanya kembali. Sebenarnya saya mulakan dulu begitu begini. Jangan. Cukuplah Allah yang tahu dari awal perbuatan kita itu, kerana dialah yang mendahului segala-galanya. Bila Allah Maha mengetahui, maka kita pun istighfar sahaja kepada Allah. Selesai masalah kita. Selesai masalah kerana yakin Allah Maha mengetahui, Allah bersifat dahulu, huwal awal. Maka bila Allah tahu lebih dahulu daripada orang tahu, maka tidak perlu khawatir untuk menceritakan dari awal dahulu bagaimana ceritanya. Khalas. Bila macam tu ceritanya, kita sentiasa ada harapan untuk ke depan. Tu. Ada orang nak tahu, nak cerita macam mana cerita terjadi, biasalah investigate kan. Tapi dalam bidang perubatan, doktor tanya juga, dulu ni ada keturunan mana-mana tak, penyakit mana-mana tak. Tapi setakat itu je lah. Tapi kalau perjalanan hidup kita, diri kita, kalau kita berurusan dengan Allah yang Qadim, maka selesai masalah kita. Selesai masalah kita. Kerana Allah tahulah dari awal dulu kita bermula macam mana. Allah tahu kita khilaf, Allah tahu kita buat salah, Allah tahu kita ni lemah. Maka kita mulakan balik dulu, yang dulu kita itu dengan Allah yang bersifat awal, yang mana tanpa ada permulaan. Maka kita istighfar akan perkara kita yang dulu, tanpa perlu kita mulai kembali. Tak perlu. Dan orang yang beriman pun dia takkan tanya dulu macam mana lah. Dia terima yang sekarang dan yang ke depan. Orang yang tiada keyakinan, dia suka ungkit cerita dulu. Ungkit tak habis-habis. Itu ke sifat orang beriman. Sebab itu sekali dia dah minta maaf, maka maafkan saja seluruhnya. Tak perlu ada maaf, tetapi dulu ingat dulu ingat ada juga. Ingat saya punya maaf ni hanya waktu sekarang, tapi ingat dulu masih ada lagi. Ingat. Saya tak boleh lupakan ya. Habislah. Ustaz, macam mana boleh maafkan tapi nak lupakan, sedangkan lupa tu ingatan. Melainkan kita lupa ingatan. Contoh mudah, bersalin. Ingat? Ingat ke? Iya ke ingat? Ni cukuplah sekali ni je. Cukuplah. Ya Allah, 5 orang dah. Cukuplah yang 5 ni. Cukuplah 6. Ya Allah, cukuplah. Mana pergi ingatan tu?
Kan? Allah inilah yang maha ingat, yang menjaga akal fikiran kita. Kalau Allah nak lupakan apa yang tidak sepatutnya pada kita, Allah lupakan je. Tapi ada gantinya. Nikmat tu, pintu terlelok ada haji kat belakang, terlanggar lah. Kalis pintu. Tapi kena ganti dengan nikmat. Kerana nikmatlah yang melupakan semua perkara kan. Jadi kalau dia dah menikmati hidup ni, buat apa nak ingat perkara yang dia pernah disakiti lah, apalah kan. Dia bawa motor, pernah jatuh, dia bawa juga. Dia tak lupa dah ke dia pernah jatuh? Bukan lupa, dilupakan. Macam mana dilupakan? Kerana tengah nikmat bawa motor pula, laju, sedap. Dia lupa dia pernah jatuh. Habis ustaz, yang trauma tu kerana kesakitan dia menutup semua kenikmatan. Dia sakit, dia dah counter yang ke depan dah. Walau ke depan tak berlaku lagi. Dia punya sakit yang pernah dia lalui, dia carry forward. Dia move forward juga. Forward yang mana? Forward yang buruk ke depan. Kacau. Hati-hati. Minta jauh lah. Bila Allah bawa benda tu ke depan, tak ada nampak apa nanti kan. Buruk belaka semua, maka hiduplah dia dalam keadaan ketakutan. Sebab tu sifat qadim ini dan qidam itu, kalau kita terjemahkan dalam kehidupan, dia mempunyai maksud yang besar. Merujuk pada pengertian awal lah, iaitu satu daripada nama beberapa nama Allah SWT yang 99. Al-awwal sebagai sifat Allah SWT. Ini sifat yang tidak boleh dipakai pada manusia. Ingat, dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, termaktub, terkandung huwal awal. Maka yang biasa kita dengar, yang orang pakai huwal awal ini, yang biasa kita dengar lah dalam rumah tangga, sayalah yang awal dan yang akhir. Faham tak tu? Sayalah yang awal, isteri yang pertama lah. Jangan nak duakan saya, kerana saya ialah satu-satunya yang ada. Salah ke ustaz beriktikad begitu? Salah apabila dia memegang sifat itu, kerana sifat itu bukan ada pada dia. Sebelum dia ada, dia diadakan, maka dia tidak boleh memegang. Yang awal itu sayalah yang terawal. Sebab tu siapa yang cuba nak menjadi the only one, ataupun perintis, pencetus, semua ke depan, dia akan berada dalam serangan kejatuhan. Dia takut akan ada yang cuba beat dia. Dia takut ada orang cuba untuk bersaing dengan dia, kerana dia cuba untuk letakkan diri dia itu, dia satu-satu yang ada. Habis. Sebab itu jemaah sekalian, kalau kita lihat Allah Maha Kaya ni, sifat Allahnya awal. Allah takkan bagi manusia jadi yang terawal, kerana ada yang awal lagi pada dia. Ada lagi awal daripada dia. Ataupun dia takkan jadi dialah satu-satunya yang ada, tak ada lagi yang ada selepas dia. Tidak, teman sekalian. Bagai contoh penyanyi lah, kita ingat suara dia tu dah tak ada boleh orang copy kan. Copy barang boleh tahan lagi. Orang copy barang, buat niaga, dia tukar stiker sikit je, dah melompat kawan lah. Macam mana? Ini ciplak ni, dia kan ciplak 100%. Tapi itulah tiruan kan dunia. Tiba-tiba suara pun tiru juga. Tan Sri Piramli almarhum dah, tengok ada juga suara macam dia. Tak kisahlah, walaupun tak perfect, tapi macam dia. Kalau pejam mata tu, dia lah. Banyak lagi suara-suara yang nombor satu, tiba-tiba ada suara macam dia. Rupa-rupa.
Lagi syarohan tu kan. Dan macam-macam kopi paste saya jumpa dah. Kopi paste satu, kopi ori ada, kopi B plus pun ada. Kita lihat apa pengajaran yang kita nak belajar. Manusia tidak boleh menjadi satu-satunya. Jadi jangan jadi satu-satunya lah. Tapi isteri tu Ustaz, dia duduk dekat seat nombor 1. Udah ada 3 seat lagi. Yang penting jangan ambil seat nombor 1 tu. Duduk kat seat nombor 2. Kan senang macam tu. Dialah nombor 2 pada seat nombor 1 tu. Dialah nombor 1 pada nombor 2. Dialah nombor 1 pada nombor 1. Dialah nombor 1 pada nombor 3. Dia nombor 1 pada nombor 4. Dalam sekali semua 1. Faham? Boleh faham ni? Saya bagi tip ni. Jadi kalau dah duduk dia diam sini, ada sebelah kosong, jangan marah kalau orang duduk sebelah ni. Buruk perangai kalau seat tu 4, duduk 4-4 sekali kaki macam itu. Buruk tak? Buruk rupa. Atau dia lompat kejap duduk, kejap sini, sakit punggung dia panggil. Atau dia baring dan terlantar. Jadi nak elok, duduk diam-diam dekat seat masing-masing. Fasten your seat back. Boleh? Ni buat awal ni. Ni ngaji tauhid ni. Itu ada orang duk fitnah saya. Ustaz mengajar tauhid, mengatakan siapa yang tak kahwin 2 syirik ada. Bila masa pula saya cakap macam itu? So mengaji tak mau. Tak mau mengaji, lepas tu mengkeji. Padahal bila bersifat begitu, lapang dah ada. Yang tip tadi itu orang lelaki kena mahir. Nombor 1 pada seat nombor 1, nombor 1 pada seat nombor 2, nombor 1 pada seat nombor 3, nombor 1 pada seat nombor 4. Awak tetap nombor 1. Awak tetap nombor 1, tapi awak bukan satu-satunya nombor 1. Faham? Dapat salin tak? Kalau tak dapat salin, ada ulangan. Ya bang. Isteri pun lega. Nombor 1 ya bang. Ya, kerana kita dari diri yang satu. Habis itu. Kenapa kita nak berbalah kalau perkara itu satu? Semua dapat. Tak usah bising. Ini tamsilan yang tepat sekali. Betul tak? Setuju? Tinggal nak beramal saja, InsyaAllah. Amal pun bukan boleh pilih-pilih saya nak. Kalau Allah tak pilih, tak ada lah. Kan? Tu kaedahnya begitu. Wal awal. Dia yang terawal, bukan mana dia paling depan sekali, tak. Seat tu 4-4 sendiri. Dia bukan kedudukan atas bawah. Ni kena hikmah ni. Sebab tu Allah kata fa'ilam ta'dilu, kalau tak boleh jangan 2. 1 dah. Sebab 1 tu pun tak boleh nampak 1. Kalau 2, habis yang 1 tu. Habis dia tinggalkan yang 1. 2 nampak yang 2. Kalau boleh syuhud 4 nampak 1, silakan. Bahasa tu syuhud 4 nampak 1. Pada 1 nampak 4. Tapi kalau ada 2 tinggal yang 1, tak payah. Tapi nampak gaya Ustaz, memang tak nampak apa-apa lah Ustaz. Jadi 1 pun cukup. 1 pun cukup. Baik. Haji rapat ke tepi je. Sian Haji kat pintu. Saya duk risau pada tadi tu, duk terlengar sebab kat pintu. Baik. Baik, kita masuk pada sifat yang seterusnya. Yang kedua, al-baqa. Al-baqa yang sifat ketiga. Kita masih membicarakan sifat salbiah. Sifat ketiga yang dikemukakan oleh Al-Imam Sanusi, al-baqa artinya kekal. Wujud, sedia, kekal. Sedia ada, lam yazal, bukan ada mula. Sedia ada, bukan ada mula. Kekal,
bukan adanya habis. Lam yuzal, tidak hilang. Imam Abu Hanifah dengan kata la yuzal, tidak hilang, dan turut disebut oleh Imam Asy-Syafi'i kemudiannya. Diisyaratkan oleh Imam Abu Hanifah. Kata Al-Tahawi, Imam Al-Tahawi menyebut sebagai daimun bila intiha. Bila intihain, kekal tanpa penamatan. Manakala Al-Ghazali pula menyebut dengan abdian, yakni kekal abadi, yakni al-baqa dalam istilah, yakni kekal pada isyarat Imam Abu Hanifah. Apa-apa perbincangan, cuba lihat Imam sekalian, membawa pada perbincangan Imam Abu Hanifah. Kerana itu imam yang terawal yang membincangkan fiqhul akhbar, dan dituruti dengan Imam Syafi'i. Kerana kita ni mazhab Syafi'i, dibawa Imam At-Tahawi kerana ianya menjadi rojokan golongan-golongan yang menggelarkan dirinya Salafiyah. Imam Tahawi, ya. Jadi sifat ni tidak bertentang lah daripada perbahasan ulama salaf, ya, ulama-ulama terdahulu. Baik. Mengikut Imam As-Sanusi, al-baqa adalah sifat salbiyah. Oleh itu Imam Sanusi berkeyakinan bahawa al-baqa adalah keterangan tentang penafian tiada selepas ada, atau dengan kata lain sifat ada itu tidak akan habis. Sifat salbiah ni kita faham adalah untuk menutup kekurangan, sifat yang tidak layak sepatutnya kita letak pada Allah SWT, maka kekal. Jadi merujuk pada penafian tiada selepas ada, atau dengan kata lain sifat ada itu tidak akan habis. Baik. Keterangan Imam As-Sanusi turut diringkaskan oleh Syekh Ahmad bahawa tiada kesudahan bagi adanya, yang berarti tidak diakhiri dengan tiada. Pemahaman yang sama pernah dikemukakan oleh At-Tahawi, yakni daiman bilantiha in la yafna wa la yabi, kekal tanpa penambatan, tidak binasa dan tidak terputus kekalnya. Baik, ini yang dibawa oleh Imam Sanusi. Walau bagaimanapun ada perbahasan di bawah itu yang mana Imam Sanusi tidak bersetuju. Bermaksud ada perbezaan sedikit dengan keterangan al-baqa. Namun dibawa juga perbahasan al-baqa. Dalam perbahasan baqa dan matan Sanusiyah itu di atas tutup matan dia. Namun ada perbahasan yang membawa kepada cetusan al-baqa sebagai berterusan, ada pada masa yang akan datang dan tiada penghabisan. Kerana ia lebih cenderung pada pengertian sifat nafsiah. Imam Sanusi dalam perbahasan nak bawa sifat baqa kepada cenderung nafsiah yang tidak ada gandingan mana-mana sifat lah. Dia boleh wujud tanpa adanya sifat itu, apa-apa sifat. Namun tetap kepada perbahasan yang atas itu. Itu tetap kerana rujukan atas. Kerana Imam Sanusi telah meletakkan sifat baqa itu pada sifat salbiah, walaupun kecenderungan dia meletak pada nafsiah. Itu kecenderungan. Boleh faham? Bukan tak setuju tu maksud dia keluarkan sifat tu daripada sifat salbiah. Bukan begitu. Jadi kecenderungan tu kalau nak dibincangkan sebenarnya, kecenderungannya meletakkan sifat baqa itu pada zat Allah yang kekal. Macam wujud kan, ini nafsiah, kekal wujud. Dia ada persamaan, dia cenderung ke situ. Namun perbahasan tetap berada pada sifat salbiah. Baik. Yang mana tidak dapat dihasilkan oleh akal akan zat Allah Ta'ala kecuali dengan adanya sifat al-baqa. Ini menurut Al-Imam Sanusi kalau bincang kecenderungan. Ini kena berhati-hati, bukan kata sebenarnya Imam Sanusi pun tak setuju juga perbahasan al-baqa itu. Bukan maksudnya cara begitu perbahasannya. Maksudnya kalau kecenderungannya dia akan memberi kepada nafsiah, bukan salbiah. Tetapi sifat baqa duduk dalam perbahasan salbiah. Kerana berbalik kepada sifat yang atas tadi, dia bermula meletakkan perbahasan, yakni berkeinginan bahawa baqa keterangan tentang penafian tiada selepas ada. Maknanya tak ada menafikan kekal tu, bermaksud sebelum tu tak ada ke? Tak boleh.
Atau lepas ni habis ke? Tidak, dia kekal ada. Kekal ada. Baqa' tu maksudnya everlasting. Everlasting. Baik. Okay. Ini perbahasan yang bahawa sedangkan zat Allah Ta'ala tu boleh dihasilkan oleh akal fikiran walau dengan ketiadaan sifat baqa', bermaksud macam wujud tu lah, sifat wujud yang kita bincangkan nafsiah itu, akal kita boleh, wajib bagi akal kan, sifat wajib bagi akal itu, kalau tak ada nama sifat tu pun kita faham ada. Amantu billah, kekal tu Allah boleh diwujudkan dengan akal ni, masuk faham dah kekal tanpa ada nama baqa' itu. Jelas? Itu kecenderungan. Dan berbeza dengan sebagian salafiyah yang berkeyakinan bahawa Allah berkekalan adanya buat selama-lamanya. Terus letak Allah. Subhanallah. Terus letak Allah. Beza kalau perbincangan kepada Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih, meletakkan zat Allah, zat bagi Allah. Adapun salafiyah, ingat salafiyah merujuk pada golongannya membawa pada perbahasan salaf. Dia cuba nak bawa lah pada perbahasan sekarang. Itu rujukan salafiyah. Ini apa yang disampaikan oleh tuan guru sendiri. Dan perbezaan tersebut merujuk pada pembahagian sifat salbiyah kepada Allah yang diamalkan oleh Imam Sanusi dan tidak diamalkan oleh salafiyah. Pembagian sifat salbiyah yang dibincangkan di awal tadi. Al-Baijuri mengumumkan al-baqa' selepas binasa segala hamba. Al-Baijuri mengumumkan al-baqa' ni maknanya lepas binasa semua kekal ada Allah. Itu rujuk baqa' pula. Mengikut beliau, pengumuman ini adalah sama dengan pengertian al-akhir. Bermaksud tadi qidam atau qadim itu merujuk pada huwal awal, al-baqa' merujuk pada huwal akhir. Akhir yang bagaimana setelah binasa seluruh makhluk, yang kekal ada hanya Allah. Tapi kalau nak membawa sifat itu sekarang pun boleh, kerana yang kekal ada hanya Allah. Kerana kita ini akan binasa bila-bila masa, kerana kita bersifat bermula tiada. Dalam surah Baqarah 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat, bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu bermula tiada. Amwat, mati, bermaksud tiada. Jadi yang kekal Allah. Jadi jangan suka-suka guna perkataan saya nak kekal muda, kekal muda. Tak ada kekal mudanya. Yang kekal tu memanglah muda, yang kamu tu mati nantilah, habis itu. Kekal memanglah muda, ada je muda tu kat dunia ni, tapi orang tu dah tak ada. Jadi kalau nisbah pada Allah, ya, Allah boleh mengekalkan, boleh. Tapi di dunia, ya, dunia ni ada adatnya. Di mana kekal nanti? Abadan abada di syurga. Malah di syurga nanti bukan saja muda, semakin muda. Tengok cermin, kejap-kejap tengok cermin. Ni muka aku ni. Tengok. Antara yang takkan bertukar suara. Suara kita akan sama. Macam nak trace itu suami kita nanti. Suara. Sebab rupa memang handsome gila. Ya Allah, abang ni. Ya Allah, tak sia-sia saya minta cerai dulu. Nyari-nyari nak minta cerai dulu. Dulu. Teruk no perangai. Sabar. Tengok muka isteri. Nganga. Ada 70 bidadari. Macam mana tu Ustaz 70 bidadari? Kamu tak faham. Sebenarnya 70 bidadari ni, cuba tengok perempuan. Dalam 70 tu dia jalan seorang-seorang tengah. Dia paling cantik daripada 70 tu. Barulah rasa cantik tu, sebab ramai yang dikelilingi bidadari cantik dan dia yang paling cantik. Kalau dia seorang tu gedik-gedik jalan tu, ada rasa? Tak ada rasa apa. Seronok tak kita tengok orang datang jalan bawa kain kebal ni pun tengok, ya Allah seronoknya. Yang jalan keliling ni semua cantik. Ke nak jalan keliling buruk-buruk? Kan? Bukan ada sifat cemburu lah. Orang tak faham. Kau kalau nak cantik, abang pandang yang lain lah daripada dari lain ni. Ya Allah kamu ni. Habis nak keliling kamu buruk semua, kenapa? Taklah pula.
Jadi yang nak membawa kamu yang paling cantik itu bidadari yang cantik. Tapi ketika datangnya kamu, abang sampai terpegun, tergamam. Kamu ke? Ya bang. Suara abang kenal. Ya Allah, cantiknya kamu. Hai, padahal dekat dunia dulu abang jaga kamu, tak sia-sia abang jaga kamu. Sebab tu kat dunia ni fata morgana, jangan sedih tengok rupa kat cermin tu. Jangan sedih, pelik tengok badan dah berubah, sedih. Itu semua casing sementara saja. Tengok, ini tak kekal, yang kekal hanya Allah. Tu cara nak bagi motivasi, faham? Jangan duk nipu orang motivasi yang nak kembali ini mengagut. Bagi saya lah, pergi dah tak kembali dah. Dia kalau datang satu tempat tu, dia tak kembali dah. Tak payah mimpi nak kembali balik. Dia dah jernih terus ke tempat yang kekal abadan abada. Allahnya menyatakan kekal tu nanti pada syurga nanti. Dahlah cantik, makin cantik, hari-hari tengok makin cantik. Ya Allah, hai, ruginya lah manusia bergaduh untuk dunia. Tapi kalau dia yakin dengan itu, dia akan nampak wajah surga nanti kat dunia. Seri dia muka dia, seronok dia tengok. Lebih baik bersedia menjadi wanita bidadari syurga daripada sibuk dengan wanita dunia yang sibuk memberikan perhatian, nak jadi seperti wanita dunia. Apa? Duk posing sana, duk posing sini, nak tunjuk jadilah macam dia. Tak mau cakap, tak payah, aku nak jadi seperti wanita bidadari syurga. Amin. Macam tak maya yang amin itu. Bola semangat, amin ya Rabbal Alamin. Bukankah semua wanita perempuan nak cantik? Mana yang kecewa-kecewa ni mesti dikecewakan oleh dunia ni. Jangan kecewa, jangan pernah dikecewakan, jemaah sekalian. Nah, kita orang lelaki jangan pernah tertipu dengan dunia ni. Kerana itulah isteri kita yang paling cantik di surga dan sana nanti. Bertahan saja. Sabar saya ni Ustaz, sabar. Hai, berat bunyi sabar tu kan. Tapi sabar tu gembira. Wa basyiris sabirin. Nah, itu kekal. Kekal. Jadi ingat Allah Maha kekal, maka kita pun jadi semangat. Nanti kita akan satu masa nanti hidup kekal kat sana yang Allah. Rumah kita kat sana, ya Allah. Kalau kita bawa pergi jalan-jalan anak kita, tengok rumah-rumah, tempat-tempat yang elit-elit kan, syurga nanti lebih kurang begitu. Tapi bukan macam itu. Memang syurga ada elit-elit, kawasan elit. Duduk dengan kejiranan Nabi. Allahu Akbar, Nabi jiran. Kita kau jiran dengan menteri dah kembang. Jiran aku tu tak. Ketua, baru jiran dengan ketua kampung pun dah. Ketua kampung jiran. Dia jiran dengan para syuhada, para anbiya. Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita ni akan berjiran balik ni semua kat syurga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Kat syurga nanti, rumah 1 juta cukup, 1 juta biji rumah. Dah buat rumah belum ni? Tak buat lagi. Ya Allah, baca 10 kul. Satu rumah kat syurga 10 kali baca. Nabi bagi sebiji rumah. Rumah kat syurga macam rumah sini. Jangan main-main. Dah berapa rumah buat dah? Nanti baru tahu nanti. Kalau kata kita 20 biji rumah macam banyak kan, hidup tak mati banyak ke? Hidup tak mati banyak ke 1 juta? Dah hari yang ke 1 juta, habis dah bang, 1 juta dah ada. Habis dah. Ya Allah. Habis repeat balik lah rumah awal tu. Siapa suruh? Lepas tu kita kena minta lebih sebab kita hidup tak mati kat sana. Rumah 200 juta pun tak habis.
Hari ni rumah ni, besok rumah ni, tolak rumah ni rumah ni. Tengok inspirasi syurga. Oh, seronok kan. Dunia ni nikmati saja apa yang ada. Jangan nak mengada-ngada. Itu saja. Baik, itu sifat yang ketiga, al-baqa. Dan yang seterusnya, sifat yang ketiga, di sifat yang kedua dan sifat yang pertama. Sifat yang kedua al-baqa. Sifat yang ketiga, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kita mukadimahkan dulu dan kita berhenti setakat perenggan yang pertama. Dalam edisi yang kedua al-baqa, saya kira tiada tambahan perkataan al-Imam At-Tahawi, betul tidak? Daimun bilantiha illa yafna wa la yadhi. Ada tak? Ada? Tak ada kan? Tu tambahan. Dalam edisi yang kedua ada tambahan dalil yang merujuk kepada kekal tanpa penambatan, tidak binasa dan tidak terputus kekalnya. Edisi yang pertama tak ada dalil itu. Kata-kata al-Imam Tahawi, daimun bilantihain la yafna wa la yabid, kekal tanpa penamatan, tidak binasa dan tidak terputus kekalnya. Baik. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, ila sifat keempat yang dikemukakan oleh al-Imam Sanusi. Sifat yang ketiga ni, dalam salbiyah, sifat yang keempat dalam kesusunan wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Sifat yang keempat dan turutan daripada wujud. Sifat yang ketiga dalam turutan sifat salbiyah. Boleh? Bantu ni keempat ni sifat yang ketiga. Kiraan daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dalam pecahan sifat salbiyah ni, dia ada sifat yang ketiga. Dalam pecahan daripada sifat daripada nafsiyah, kedudukan yang keempat dikemukakan oleh Imam As-Sanusi, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, artinya bersalahan Allah SWT dengan segala yang baru. Bersalahan Allah SWT dengan segala yang baru. Ada juga yang memberikan arti mukhalafatu ta'ala lil hawadis sebagai berlawanan dan berlainannya dengan segala yang baru. Imam As-Sanusi memasukkan mukhalafatu ta'ala lil hawadis dengan ketiadaan persamaan sama sekali antara Allah SWT dan segala yang baru, sama ada persamaan pada zat, sifat dan perbuatannya. Jadi memang kedudukan sifat yang keempat ini memantapkan lagi penafian terhadap perkara yang tidak selayaknya pada Allah Ta'ala. Ia ini tidak ada, la yusbihu syai'an min al-asya' min khalqihi wa la yusbihu syai'un min khalqihi. Takkan ada yang sama, laisa kamitslihi syai', takkan ada yang menyerupainya. Gambaran berlawanan dan berlainan Allah SWT dengan segala yang baru pernah dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah Al-Muhasibi, Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam At-Tahawi, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nampak? Dibawa dalil semua imam-imam yang muktabar. Yang ini katanya kelebihan perbahasan kitab ni, masalah saya seronok baca sebab nak buka satu-satu berbahasa Imam Abu Hanifah dah tentu dah. Itu fi'ul akbar. Nak cari satu-satu ada tapi tak jumpa. Tak jumpa cari kalau tidak dipandu. Tapi dibawa satu-satu, cuba tengok dalil sebelah tu kan, apa Imam Abu Hanifah kata dalam fi'ul akbar. Yang saya bacakan tadi. Dalam Al-Muhasibi Risalah Al-Mutarsyidin apa? Asy-Syafi'i Al-Fi'ul Akbar kata apa? At-Tahawi Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah kata apa? At-Tahawi Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah kata apa? Al-Asy'ari Risalah Al-Ahl As-Sughar kata apa? Al-Maturidi At-Tauhid kata apa? Nampak? Ini kitab-kitab ni disusun ni, ada ni tebal-tebal kitab ni. Inilah panggil karya-karya akidah. Kelebihan kita
syarah pada Matan Sanusi, Ummul Barahin pada yang sama, dibawa dalil-dalil daripada ulama-ulama muktabar. Maka memantapkan lagi kefahaman sifat ni bukan rekaan. Jelas? Sebab anda ada kata sifat 20 ni rekaan. Kalau rekaan, Imam Abu Hanifah takkan ada dalilnya. Imam At-Tahawi yang menjadi rujukan kepada Salafiyah pun membahaskannya. Tinggal lagi sifat ini disimpulkan. Perbahasannya, syarahnya begini. Kita akan sambung pada bahasa akan datang. Tapi dalam perbahasan sifat 20, Al-Imam Musanusi kemukakan mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Dalil kepada sifat ini, ni kata Imam Abu Hanifah. Maka tidak bersalahan dengan perbahasan sifat Allah itu. Jelas? Baik, Mas sekalian. Kita berhenti dulu setakat ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini Allah berikan kita kebaikan dan kefahaman yang sebaik-baiknya. Mas sekalian, bila kita bincang tentang Allah, minta pada Allah. Minta pada Allah bagi faham. Kerana hanya Allah Ta'ala yang mengenal dirinya, yang dia yang beri faham akan dirinya. Jangan kita faham dengan tulisan semata-mata. Saya dalam nak syarah hari ni, pertama dipandu Tuan Guru mesej personal Ustaz 133. Sebelum nak syarah dia dah WhatsApp. Beliau WhatsApp, berhati-hati dalam perbahasan yang bawah. Dia sebab ada perkataan tidak bersetuju. Dan sifat kepada nak mengeluarkan sifat Al-Baqa' daripada sifat salbiah. Salah explain, Al-Baqa' terkeluar daripada salbiah. Nampak? Salah explain, kita nampak macam ada bertentang. Atas kata lain, bawah kata lain. Rupanya kecenderungan, cenderung. Satu. Yang kedua, bila baca, minta hajat. Jadi ini tahulah, ini apa amalan yang saya boleh buat dan antum semua boleh buat. Solat hajat minta faham. Ni ngaji tauhid, jangan ngaji main-main. Salah faham, hancur semua benda. Sebab tu sebelum nak kelas, sebelum nak ini, jangan ada masalah hati. Jangan ada masalah hati. Walaupun ada masalah, tapi jangan sampai masuk dalam hati. Minta pemahaman, minta bantuan. Ya Allah, bagi aku faham tentang kau. Kerana Allah Ta'ala saja yang mengenal dirinya yang memperkenalkan tentangnya melalui kalam-kalam para ulama, melalui kalam-kalam para Rasul. Jadi jangan kita cuba nak faham sendiri. Macam mana? Jangan. Dan sekali tak faham aku, payah ngaji. Jangan. Perbahasannya penting, halus, tersilap syarah, boleh batal akidah. Jangan main-main sehingga kita mentasbihkan nanti. Cuba membayang-bayang. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan Allah beri kekuatan, bantuan untuk kita memahami. Ingat, misi kita selepas kita faham, tolong sampaikan. Ingat, ini buat persiapan nak bagi faham kepada anak-anak ni, generasi ni, anak-anak kita. Memang kalau dia dah besar panjang pun, kita kena panggil dia, buat halaqah mingguan, bulanan dengan ahli keluarga, syarah kitab ni balik. Dia dah besar panjang pun kita tanya soalan, kau dah ngaji sifat 20 dah, sifat apa kau ngaji? Okey, kitab apa kau ngaji? Kalau tak, kau duduk, mana ajar. Macam gitu kan? Macam mana cara? Hayatilah syarahan ni, catat dengan ulangan, supaya nanti ketika syarah kita boleh talikan, ataupun nanti Allah bagi ilham juga dalam untuk kita memberi tamsilan. Boleh? InsyaAllah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita tutup dengan munajat umat, InsyaAllah. Bi qiraati suratul Fatihah. 7 qiraat, 7 qiraat, 4 riwayat, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا يا الله pada umat Islam seluruh dunia Palestin, Yaman, في كل مكان في كل زمان ya Allah bebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan bersama jemaahnya ada pada hari ini ya Allah hadir ya Allah kabulkan segala hajat kami dunia akhirat, makan segala hajat kami dunia akhirat ya Rabb ya Arhamar Rahim. نسألك أن يا الله اللهم بارك في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Selesai sudah majlis kita pada hari ini, siri pengajian kita alhamdulillah, dan munajat umat dengan bertawassul dengan suratul Fatihah yang padanya ada barakahnya insya-Allah bagi setiap hajat yang kita hajatkan. Mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah pilih kita betul istiqamah di dalam ketaatan insyaallah. Alhamdulillah. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha azim li wa lakum wa bil tawfiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wallahu 'ala bis-shawab. Takbir. Allahu akbar.